Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah binti Azhari daripada unit Bahasa Melayu 4 PISMP Ambilan Jun 2020. Pada hari ini saya ingin membentangkan proposal inovasi digital yang telah saya hasilkan yang diberi nama Pengembara Kreatif. Baiklah, sebelum kita pergi ke arah yang lebih mendalam mengenai inovasi digital yang telah saya hasilkan, kita lihat dahulu apakah itu inovasi. Inovasi adalah sesuatu yang dianggap baru dan lebih baik daripada yang lama oleh seseorang individu. Itu adalah pandangan daripada Spencer 1994 dan pandangan daripada Rogers 2003. Inovasi didefinisikan sebagai idea, amalan atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Dan pandangan daripada International Conference of Educational Innovations pada tahun 2008 bahawa inovasi dalam pendidikan dipersembahkan dalam bentuk penyelesaian baharu yang dicadangkan melalui dasar-dasar atau cara kreatif untuk memperbaharui sistem pendidikan itu, budaya pendidikan baharu serta idea baharu bagi mengatasi beberapa masalah dalam pendidikan. Dalam erti kata lain, bahawa inovasi adalah satu perkara yang dapat mengangkat sistem pendidikan yang ada di dunia ini, dan itu adalah salah satu tindakan yang sering dilakukan oleh seorang guru dalam memastikan murid-murid tidak ketinggalan dalam pendidikan di dunia. Baiklah, sekarang kita pergi kepada inti laporan proposal saya tentang hasil inovasi permainan yang telah saya hasilkan. Untuk maklumat semua, inovasi ini ditamakan sebagai pengembara kreatif. Kenapa pengembara kreatif? Pengembara yang dimaksudkan adalah konsep inovasi itu dihasilkan adalah berkonsepkan pengembaraan, kerana pemain iaitu murid akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain apabila jawapan yang mereka berikan adalah jawapan yang betul. Sekiranya mereka tidak dapat menjawab dengan betul, mereka akan kekal di tempat tersebut sehinggalah mereka menyelesaikan tugasan mereka di tempat tersebut. Dan kreatif pula adalah akronim daripada kata adjektif. Dan kata adjektif ini untuk maklumat semua adalah berfokuskan kepada tahun 2 yang melibatkan 5 varian sahaja kata adjektif, dan disertakan juga dalam permainan tersebut penerangan-penerangan berdasarkan jawapan yang telah diberikan oleh murid. Sebagai pengenalan ringkas, dapat disimpulkan bahawa inovasi pengembara kreatif adalah satu inovasi yang melibatkan tata bahasa Melayu yang berfokuskan kepada kata adjektif tahun 2, iaitu kata adjektif yang melibatkan tahap 1 sahaja, dan berkonsepkan pengembaraan yang diselitkan kuis dan penerangan terhadap jawapan. Dan untuk dalam kata adjektif pula adalah kata yang menerangkan tentang keadaan atau sifat kepada frasa nama ataupun kata nama. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kedudukan sebelum inovasi pengembara kreatif ini dijalankan. Kita lihat daripada dua aspek. Yang pertama, aspek prospek, dan yang kedua, aspek isu. Dalam aspek prospek, inovasi ini berpotensi dalam membantu guru untuk meningkatkan PDP PAK 21. Apakah yang dimaksudkan dengan PDP PAK 21 ini? Untuk maklumat semua, pembelajaran abad ke-21 adalah pembelajaran yang lebih berpusatkan murid, dan penyerapan digital yang diterapkan dalam PDP akan lebih meningkatkan interaksi antara guru dan murid. Dan inovasi ini membantu murid yang tidak dapat membezakan varian ataupun jenis kata adjektif serta keterangan mengenai jenis tersebut. Untuk maklumat semua, pada tahap 1, murid akan mempelajari 5 daripada 9 varian kata adjektif. Itu akan lebih memudahkan guru untuk memfokuskan kepada 5 dahulu pada tahap 1, seterusnya ditingkatkan dalam tahap pengayaan pada tahap 2 murid. Dalam aspek isu pula, kita dapat lihat bahawa murid sukar untuk membezakan tentang penggunaan kata adjektif dalam ayat, menyebabkan ayat yang mereka beri itu adalah ayat yang tidak betul ataupun kurang tepat. Dan kita dapat lihat bahawa guru sukar untuk menjalankan PDP
pembelajaran abad ke-21 sekiranya tidak ditubuhkan inovasi ini, kerana guru hanya terikat dengan cara pengajaran menggunakan lembaran kerja. Ini akan menyebabkan murid cepat bosan dan kurang kefahaman mereka, kerana daya ingatan murid hanya berdasarkan latihan yang mereka jalankan, dan dalam latihan tersebut tidak disertakan keterangan. Dengan adanya inovasi pengembara kreatif yang disertakan keterangan selepas menjawab latihan itu akan meningkatkan lagi kefahaman murid dan membentuk satu daya ingatan yang baharu dalam murid tahap 1 yang memudahkan guru untuk pergi ke peringkat yang seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh segelintir guru dan juga termasuk saya yang menyebabkan terhasilnya inovasi pengembara kreatif ini. Yang pertama adalah murid sukar membezakan penggunaan kata adjektif dalam ayat, menyebabkan kesalahan dalam binaan ayat. Ini adalah sebab utama kenapa inovasi pengembara kreatif ini dihasilkan. Yang kedua adalah kaedah pengajaran guru yang tradisional dengan hanya menggunakan buku sebagai bahan keterangan dan lembaran kerja sebagai alat pengayaan. Itu adalah satu cara ataupun kaedah pengajaran yang telah sekian lama digunakan dan sepatutnya itu perlu kita inovasikan dengan penggunaan digital pada masa kini. Dan yang ketiga yang paling penting adalah yang saya dapat lihat bahawa kos untuk pembelian buku rujukan tata bahasa menyebabkan tidak semua murid mampu membeli buku rujukan tersebut. Hal ini telah saya lihat dalam pembinaan inovasi pengembara kreatif. Kita dapat muatkan pelbagai informasi tentang kata adjektif bagi tahap 1 dengan hanya menggunakan satu platform. Dan dalam platform yang sama juga kita dapat masukkan latihan-latihan untuk meningkatkan lagi keupayaan murid untuk memahami kata adjektif itu. Dan yang lebih penting, inovasi pengembara kreatif ini tidak hanya dapat digunakan oleh saya di sekolah, tetapi juga oleh semua guru, tidak kira tempat, tidak kira masa, tidak kira lapisan masyarakat. Hatta ibu bapa di rumah juga boleh menggunakan inovasi pengembara kreatif dalam membantu anak-anaknya untuk lebih memahami pengajaran di sekolah. Dalam pembinaan inovasi pengembara kreatif ini, saya meletakkan 5 objektif utama. Yang pertama, murid dapat mengaplikasikan kata adjektif pada konteks yang betul. Yang kedua, murid dapat mengaplikasikan ataupun murid dapat didedahkan dengan TMK dalam PDP, apa itu TMK? Teknologi Media dan Komunikasi. Yang ketiga, murid dapat mengenal pasti varian ataupun jenis kata adjektif. Dan yang terakhir, murid dapat mengulang kaji kata adjektif menggunakan aplikasi permainan. Dan tidak hanya sebagai permainan yang membuang masa, tetapi permainan interaktif yang dapat memberikan ilmu dan kefahaman kepada murid. Kumpulan sasaran yang diletakkan dalam pembinaan inovasi pengembara kreatif ini terbahagi kepada 2. Yang pertama, murid, iaitu murid tahap 1 sekolah rendah. Yang kedua adalah guru bagi tahap 1 sekolah rendah. Murid sebagai klien dan guru sebagai tenaga pengajar. Dan inovasi pengembara kreatif ini juga sebenarnya boleh digunakan untuk tahap 2 yang masih bertatih untuk memahami kata adjektif, dan tidak salah untuk diberikan juga kepada tahap 2 yang telah mahir sebagai satu aktiviti ulang kaji mereka. Dan ini adalah satu alat ataupun satu inovasi yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kefahaman, untuk membetulkan kefahaman murid, meningkatkan dan memperbetulkan. Itu adalah 2 domain utama dalam pembinaan inovasi ini. Seterusnya kita pergi kepada cadangan inovasi, iaitu mengenai pengenalan inovasi pengembara kreatif. Inovasi pengembara kreatif adalah satu permainan digital yang dibina berasaskan Canva.
Pengembara adalah watak dalam permainan yang dibina dengan menerapkan permainan pengembaraan. Latar dalam permainan tersebut adalah kembara di hutan serta pelbagai visual yang ditonton oleh yang biasa ataupun yang sering ditonton oleh murid dalam permainan digital yang mereka mainkan di rumah. Dan katif pula adalah akronim kepada kata adjektif yang menjadi kandungan utama dalam permainan digital inovasi pengembara katif ini. Di sini saya sertakan kaedah ataupun panduan penggunaan inovasi pengembara katif bagi memudahkan para guru dan murid untuk mengaplikasikan ini di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah Mehdi Azhari, pencipta inovasi digital pengembara katif, iaitu satu permainan digital yang berasaskan kata adjektif. Di sini, saya akan sertakan dan tunjukkan langkah-langkah ataupun prosedur untuk menggunakan inovasi pengembara katif ini. Ini adalah muka hadapan inovasi permainan digital ini dan murid ataupun guru perlu mengetik pada perkataan pengembara katif ini untuk ke peringkat ataupun langkah yang selanjutnya. Pada langkah yang selanjutnya, saya menyertakan arahan-arahan bagi memudahkan murid untuk mengikuti permainan ini secara teratur. Dan arahan ini juga memaparkan ataupun memberi pengetahuan ataupun pengertian kepada murid tentang watak mereka dan tugas mereka dalam permainan ini. Watak murid sebagai pengembara katif dan tugasan murid. Jom kita mula. Pada awal sebelum permainan, saya meletakkan pemahaman mengenai kata adjektif kerana pada pendapat saya, murid perlu mengetahui asas mengenai kata adjektif sebelum mereka ke peringkat soalan-soalan. Ini sebagai satu pendekatan induktif, memberi kefahaman dahulu kepada murid sebelum mereka menguji kefahaman itu. Saya meletakkan 5 varian utama dalam kata adjektif bagi tahap 1 dan ini adalah soalan-soalan yang saya sertakan. Dapat dilihat di sini saya meletakkan 3 pilihan jawapan. Untuk makluman semua, sekiranya murid mengetik jawapan yang salah, paparan yang akan keluar adalah seperti ini. Dan murid perlu cuba lagi. Apabila murid mengetik cuba lagi, mereka akan kembali ke paparan soalan. Dan sebaliknya, sekiranya murid berjaya menjawab soalan ini dengan tepat, murid akan ke paparan ini. Dan setelah itu, murid akan mengetik ikon ini untuk melihat keterangan kepada jawapan yang telah mereka pilih. Sebagai contoh, ini adalah keterangan bagi kata adjektif sifat kerana soalan sebentar tadi adalah berkisarkan varian kata adjektif sifat. Dan konsep yang sama saya aplikasikan bagi 4 jenis yang lain, 4 jenis kata adjektif yang lain dalam soalan-soalan yang saya letak bagi meningkatkan kefahaman murid lah. Baiklah, kita akan terus ke slide yang terakhir. Ini adalah paparan
sekiranya murid berjaya menyelesaikan setiap tugasan dalam permainan ini. Seterusnya, sekiranya murid ingin melanjutkan permainan, murid boleh memilih sebagai ikon ini sekiranya mereka ingin latihan pengukuhan ataupun ikon ini bagi mereka yang ingin latihan pengayaan. Di sini saya sertakan nama serta ambilan saya serta email bagi memudahkan komunikasi saya bersama masyarakat komuniti yang lain, terutamanya guru dan juga ibu bapa. Seterusnya adalah kos untuk pembinaan inovasi pengembara kreatif. Dapat kita lihat berdasarkan masalah yang dihadapi yang saya bentangkan sebentar tadi, antara masalah yang dihadapi adalah kos untuk membeli buku rujukan. Dan di sini, kos untuk pembinaan inovasi pengembara kreatif hanya RM5 Malaysia yang melibatkan 5GB data. Dan ini sekaligus dapat membantu murid dan guru menjimatkan duit mereka, tetapi dalam masa yang sama dapat meningkatkan kefahaman mereka tentang kata adjektif. Itu adalah satu perkara yang perlu dilihat dalam satu pembinaan inovasi, iaitu tidak membebankan guru dan juga murid sebagai klien. Cartagan ini adalah satu garis masa untuk saya rujuk dalam pembinaan inovasi pengembara kreatif. Kewujudan cartagan ini adalah untuk memastikan bahawa inovasi pengembara kreatif ini dibina dengan begitu teliti dan tidak mempunyai apa-apa ataupun dalam erti kata lain perkara yang boleh membantutkan penggunaan inovasi ini di dalam kelas. Seterusnya kita pergi kepada kaedah yang akan saya gunakan untuk mempromosikan inovasi pengembara kreatif ini. Saya menggunakan 4 media sosial utama yang sering digunakan untuk menyebarkan inovasi pengembara kreatif ini. Yang pertama adalah YouTube. Melalui YouTube, saya akan memuat naik cara ataupun kaedah penggunaan inovasi kreatif ini untuk ditonton dengan mudah oleh guru-guru dan mereka akan mengklik link yang saya sertakan pada deskripsi YouTube tersebut. Yang kedua adalah melalui WhatsApp. Untuk makluman semua, WhatsApp adalah satu platform yang sering digunakan oleh kumpulan-kumpulan guru di Malaysia bagi menyebarkan maklumat-maklumat penting mengenai pendidikan, dan mereka juga menggunakan Telegram yang menjadikan saya memilih Telegram sebagai platform ketiga untuk menyebarluaskan mengenai inovasi pengembara kreatif ini. Dan seterusnya yang terakhir, saya akan menggunakan Instagram sebagai platform untuk sebaran inovasi pengembara kreatif ini dengan menggunakan kelebihan pengikut-pengikut di Instagram. Kerana dalam Instagram kita akan dapat melibatkan komuniti yang bukan sahaja dalam kalangan guru, yang juga terdiri daripada ibu bapa, yang menyebabkan mereka boleh untuk menggunakan inovasi pengembara kreatif ini di rumah tanpa apa-apa batasan kerana hanya melibatkan teknologi digital. Yang terakhir, kita dapat lihat ada 5 item penting kenapa inovasi pengembara kreatif ini perlu dijalankan dan perlu digunakan dalam kelas masing-masing. Yang pertama, dalam aspek prospek, inovasi pengembara kreatif ini dapat memberi PDP yang menyeronokkan kepada murid kerana melibatkan permainan digital dan melibatkan penlibatan murid dalam PDP itu, dan dapat membantu murid untuk membezakan varian kata adjektif serta keterangan-keterangan terhadap varian tersebut, dan ini dapat meningkatkan lagi kefahaman murid tentang tata bahasa kata adjektif, terutamanya kepada murid tahap 1. Yang kedua, dalam aspek organisasi, iaitu dapat membantu guru dalam memvariasikan aktiviti PDP ataupun dalam erti kata lain dapat mengaplikasikan pembelajaran abad ke-21 di dalam kelas. Yang kedua, menggalakkan guru untuk berinovasi dalam pengajaran kerana tidak semua guru berani untuk membuat inovasi yang melibatkan digital
kerana mungkin kurang mahir, tetapi perkara itu boleh diatasi dengan kursus-kursus yang dijalankan oleh pihak sekolah. Seterusnya yang ketiga, iaitu dalam aspek komuniti, inovasi pengembara kreatif ini dapat digunakan oleh lapisan masyarakat. Tidak kira guru, murid, ibu bapa juga boleh, ataupun komuniti pusat tuition luar yang tidak mempunyai bahan-bahan digital juga boleh menggunakan inovasi pengembara kreatif sebagai bahan di dalam kelas mereka, dan juga membantu guru memberi bimbingan kepada ibu bapa yang ingin menjalankan ataupun menyambung pendidikan anak-anak mereka di rumah setelah habis waktu di sekolah. Seterusnya, dalam aspek diri sendiri, iaitu sebagai guru pelatih, dapat meningkatkan PDP guru pelatih sewaktu mereka berpraktikum. Seterusnya, dapat memberi peluang kepada guru pelatih untuk mencana idea PDP menggunakan TMK. Ini akan menyebabkan guru pelatih akan lebih berinovasi dalam PDP mereka. Yang kelima, kepentingan inovasi ini dijalankan adalah melihat kepada kelebihan produk. Inovasi pengembara kreatif ini menguatkan pengetahuan penuh mengenai kata adjektif, terutamanya bagi tahap 1 kerana melibatkan 5 varian utama sahaja. Dan yang kedua, mudah diakses kerana saya hanya perlu berkongsi capaian pembentangan ini ataupun capaian permainan digital inovasi pengembara kreatif kepada setiap sasaran saya, iaitu kepada guru dan juga murid terutamanya. Namun sekiranya komuniti lain ingin menggunakan inovasi ini, saya juga akan menggunakan kaedah yang sama. Yang ketiga, akan menggunakan ataupun akan melibatkan pembelajaran interaktif, iaitu pembelajaran dua hala antara guru dan juga murid. Seterusnya, menggunakan visual yang menarik untuk pengetahuan semua pada tahap umur pada darjah 1 hingga darjah 3, mereka lebih tertarik dengan perkara-perkara yang terang, cerah, dan serta juga melibatkan perkara-perkara yang melibatkan permainan. Kerana itulah saya menerapkan aspek ataupun perkara-perkara ini dalam pembinaan inovasi permainan ataupun dalam pembinaan inovasi pengembara kreatif ini, kerana itu akan meningkatkan lagi ataupun akan mempercepatkan murid untuk lebih memahami mengenai kata adjektif itu. Seterusnya, inovasi pengembara kreatif ini juga dapat menjimatkan kos. Kerana hanya menggunakan RM5 Malaysia sahaja, berbanding kita perlu membeli buku rujukan yang baru yang tidak semua mampu untuk membelinya. Dan yang paling penting, inovasi ini adalah berasaskan teknologi. Kita dapat lihat bahawa pada masa ini teknologi adalah satu perkara yang mendominasi segala aspek dalam sistem pendidikan kita, dan kerana itulah kita perlu menggerakkan cara ataupun kaedah pembelajaran yang digunakan di dalam kelas seiring dengan perkembangan teknologi pada masa ini, bagi memastikan tiada kejejiran murid di dalam kelas kita. Itulah antara 5 aspek utama bagi kepentingan inovasi pengembara kreatif ini dijalankan. Baiklah, berikut adalah rujukan yang saya gunakan dalam pembinaan inovasi pengembara kreatif ini, dan rujukan-rujukan ini membantu saya untuk lebih menjadikan inovasi pengembara kreatif ini lebih berilmiah dan mempunyai satu asas yang kukuh, dan memastikan tidak tersasar daripada sistem pendidikan yang sebenar. Dapat dilihat bahawa inovasi pengembara kreatif ini diterapkan strategikal dalam pembinaannya adalah inovasi ini dapat menyelesaikan masalah. Masalah apa? Masalah murid untuk mengenal pasti dan membiasakan tentang penggunaan kata adjektif dalam pembinaan ayat. Dan masa yang sama, masalah yang berpunca daripada guru, bagaimana mereka untuk memvariasikan kaedah PDP menggunakan kaedah pembelajaran abad ke-21 di samping menerapkan teknologi maklumat dan komunikasi ke dalam
PDP mereka di dalam kelas. Dan melalui inovasi penggambar kreatif ini juga membuka peluang kepada semua guru, tidak kira tempat dan di seluruh dunia, untuk mereka berinovasi dengan lebih meluas, mencurahkan idea dan mencipta satu perkara baharu untuk memartabatkan dan meningkatkan sistem pendidikan di Malaysia terutamanya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.